Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya akan rujuk komen. Share ramai-ramai, shadow ban berterusan ya, tak habis-habis. Dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Uddin, dan share Telegram itu dengan rakan-rakan anda semua. Dan mungkin saya akan buat satu live atau dua live mulai esok menerusi saluran Telegram itu. Jadi jangan lupa sertai. Baik, saya ada satu kejutan. Tetapi bukan kejutan yang anda sangka, tetapi satu berita, satu pandangan yang mengejutkan anda, yang mungkin mengejutkan anda, yang saya akan buat dalam live sebaik selepas ini. Dan live ini pun saya cuba pendekkan, jadi tonton sampai akhir. Saya nak mengulas ya, berkenaan dengan kenyataan Abang Johari, iaitu pengerusi gabungan maaf ya, pengerusi gabungan GPS Sarawak ya, dan juga beberapa ketua parti dan sebagainya lah, di mana Abang Johari telah menyuarakan harapan dia agar Anwar kekal sehingga penggal penuh. Okey. Dan kemudian benda ni dispin tahap puting beliung oleh Laskar Cyber PH. Dia cuba kata GPS dah suarakan, Sabah pun sama dah suarakan. Okey. Baik. Pertama ya, saya dah maklumkan kepada anda, dalam 1-2 minggu ni jangan rujuk ketua parti, ketua gabungan. Saya dah maklumkan kepada anda, tapi bila anda tanya balik, jadi saya nak ulas balik lah. So jangan rujuk ketua parti atau ketua gabungan, kerana menurut Perlembagaan Persekutuan, dan benda ni jelas ya, banyak perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya sebenarnya hampir keseluruhan, hampir 100% Perlembagaan Persekutuan buta parti. Dia tidak rujuk pada parti. Hanya baru-baru ini bila perlembagaan dipinda untuk perkara bersangkut paut dengan bila seorang ahli parlimen itu dikira sudah lompat parti, satu bahagian sahaja telah dipinda dan di situ sudah dimasukkan istilah parti dan kemudian parti ditakrifkan. Tetapi di dalam hampir semua perkara, termasuk pelantikan Perdana Menteri dan juga majoriti Perdana Menteri, perlembagaan buta parti. Jadi parti tidak muncul dalam sebarang perbincangan. Proses dia ialah rakyat memilih wakil mereka, kemudian wakil mereka duduk Dewan Rakyat, dan wakil mereka di Dewan Rakyat yang memutuskan secara kolektif siapa yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri. Kemudian keputusan budi bicara mutlak yang akhir adalah di dalam tangan Yang di-Pertuan Agong. So rakyat kepada MP, kepada Agong, bukan parti, bukan ketua parti, bukan setiausaha parti seperti yang didakwa baru-baru ni oleh seorang pihak berkuasa. Bukannya ketua gabungan atau setiausaha Agong gabungan. Walaupun dulu lazimnya, sebab BN selalu menang majoriti tanpa bantuan parti lain, so lazimnya semua dah sepakat, jadi ketua parti menyuarakan hasrat ataupun keputusan MP-MP kepada Yang di-Pertuan Agong. Okay, so itu prosesnya. So jangan rujuk ketua parti atau ketua gabungan. Itu pertama. Kedua, Abang Johari bukannya MP. Dia hanya sekadar adun di Sarawak, walaupun dia ketua gabungan. So berdasarkan penjelasan saya dalam perkara pertama tu, MP-MP yang putuskan secara peribadi, secara sukarela, secara aman, secara demokratik dan secara berperlembagaan pada bila-bila masa mereka sokong atau tidak Perdana Menteri, dan tidak ada apa-apa kemusykilan di situ, tidak ada apa-apa luar tabi'i di situ. Seperti mana juga 5 MP bersatu telah putuskan secara peribadi, secara sukarela ya, walaupun tanpa restu parti, mereka sokong Anwar, dan Anwar terima dengan tangan terbuka ya. So sama sahaja konsepnya. Okey. Dan
saya tak nak ulang mengapa. Anda perlu rujuk live-live saya yang lepas, atau saya akan buat live seterusnya. Saya tak nak ulang mengapa. Tetapi MP yang tarik sokongan terhadap kerajaan pada bila-bila masa tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat, sekalipun perlembagaan parti telah dipinda untuk diselaraskan dengan pindaan dalam perlembagaan yang menguatkuasakan undang-undang anti lompat. Okey. So, kebelakangan ini, kerajaan yang dakwa dia ada majoriti lebih 2/3, 152 MP sokong, yang kononnya bumbung dia bukan atap tapi konkrit yang tidak boleh ditembus ni. Walaupun saya dah suruh akhiri, saya dah suruh noktahkan perbincangan berhubung kestabilan kerajaan, masih duk berbincang hari-hari berkenaan kestabilan. Abang Jo pun hari ini bercerita berkenaan kestabilan, sebab itu nak Anwar kekal. Macam mana nak stabil sedangkan korang termasuk Abang Jo bukannya buat kerja, tetapi duk bincang kestabilan kerajaan? Kan dah stabil, kan dah majoriti 2/3. Kenapa sampai hari ini duk ratib isu berkenaan? Dan pihak berkuasa tak panggil ke Anwar? Cerita dongeng langkah Dubai ni, antara yang duk bincang benda ni adalah Anwar dan TPM. Tak panggil ke mereka berdua? Cerita ni dongeng, saya dah beritahu berulang kali, dongeng. Tetapi mereka duk ratib, tak panggil ke mereka? Okay. So kebelakangan ni Abang Jo buat statement, Ahmad Maslan buat statement, Ashraf Wajdi cuba kelirukan MP-MP. Kalau dah stabil, kenapa sampai hari ni bukan buat kerja tapi duk ratib? Ya. So sebenarnya penentu kestabilan kerajaan adalah MP dan yang YDPA. Dan YDPA menggunakan budi bicara mutlak. Saya tak nak ulang dari sudut perlembagaan persekutuan, tapi budi bicara mutlak untuk tentukan, pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, siapa yang mungkin mendapat sokongan majoriti sekiranya Yang di-Pertuan Agong ingin melantik Perdana Menteri baru. Tetapi YDPA juga boleh menggunakan kuasa budi bicara mutlak untuk menentukan sama ada sesuatu bukti atau sesuatu yang disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong yang bermaksud Anwar sudah hilang majoriti. Adakah tuanku berpuas hati dengan bukti atau perkara yang disampaikan itu? Jika tuanku berpuas hati bahawa Anwar telah hilang majoriti, maka hilanglah majoriti Anwar. Dan tidak perlu menerusi proses parlimen. Itu pun saya dah jelaskan dalam live berulang kali. Anda boleh scroll dan rujuk ke bawah, atau jika ada permintaan saya boleh buat lagi satu live ulang benda ni. Tidak ada di dalam perlembagaan cara spesifik untuk menentukan Perdana Menteri hilang majoriti. Dia cuma cerita apa nak perlu dibuat jika Perdana Menteri hilang majoriti. Maknanya jika boleh menerusi undi percaya tidak percaya, atau menerusi akuan bersumpah, atau cara lain. Mana-mana cara, asalkan tuanku berpuas hati bahawa Anwar telah hilang majoriti. Bukan hanya SD, bukan hanya menerusi parlimen. Dan satu lagi perkara bodoh yang sedang dibincangkan sekarang ialah speaker SD perlu diberikan kepada speaker untuk diputuskan. Ini adalah satu cerita dongeng, cerita bodoh, cerita palsu, cerita dangkal yang sedang dilontarkan sekarang ini. Ya, akuan bersumpah dia berdiri dengan sendirinya. Dia antara orang yang menulis dan menandatangani akuan bersumpah itu, dan Pesuruhjaya Sumpah dan undang-undang mahkamah dan sebagainya. Tak ada kaitan dengan speaker. Tak perlu speaker mendahului Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah satu kenyataan yang menghina Yang di-Pertuan Agong. Jika anda hendak sampaikan akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dilihat, untuk dinilai, maka lakukanlah. Tidak perlu menerusi speaker. Sama juga tidak perlu menerusi parlimen. Jangan beri maklumat palsu kepada rakyat dan mengagung-agungkan speaker, beri kuasa kepada speaker yang tak wujud. Speaker tak ada mana-mana yang sebut akuan bersumpah perlu menerusi speaker. So ini adalah kenyataan-kenyataan terdesak. Ya, sama seperti ketua-ketua parti sekarang sedang mendesak. Anwar kita lepas kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan secara tidak langsung rakyat juga menentukan. Kerana MP itu siapa? MP itu wakil rakyat. Jadi MP kena dengar siapa? MP kena dengar rakyat.
Jadi kalau rakyat rasa kerajaan tak berpuas, dah gagal, Anwar dah gagal, rakyat cerita kat siapa? Dia cerita kat MP. Kalau rakyat rasa Anwar perlu ditumbangkan, rakyat cerita kat siapa? Dia cerita kat MP. Kemudian MP buat apa? Dia buat keputusan. Dia bawa suara rakyat. Kalau rakyat tak sokong, dia mungkin tak mau sokong Anwar. Jika cukup tak sokong Anwar dan benda ni sampai kepada YDPA dan YDPA berpuas hati, maka Anwar tumbanglah. Okey. So tak perlu keliru nasihat saya dalam seminggu ni, mungkin tak perlu pun seminggu, tak usah rujuk kepada ketua parti atau ketua gabungan. Sebaliknya, tolong desak mereka ni semua buat kerja. Jangan dahului YDPA. Ya. Okey, saya akan buat satu lagi live sebaik selepas ini. Saya akan beri satu maklumat mengejutkan. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.